Assalamualaikum, saya Cikgu Farin Hashim. So, kami membantu peminat dunia jahitan belajar menjahit secara online menggunakan kertas pola yang lengkap dengan video tutorial di YouTube channel Farin Hashim Class. Garanti belajar sekali terus pandai. Ada bunyi motor pula, Fariza. Bunyi motor pula. Bunyi motor. Belajar sekali, terus pandai. Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Farin Hashim. Kami membantu peminat dunia jahitan belajar menjahit secara online menggunakan kertas pola yang lengkap dengan video tutorial di YouTube channel Farin Hashim Class. Confirm belajar sekali, terus pandai. So, hari ni saya nak mengajar macam mana nak menggunakan mesin jahit portable. Sebab before ni saya ada buat video bagaimana cara untuk pasang benang dekat mesin jahit portable. Ramai yang DM saya dekat Facebook, dekat Instagram, minta saya ajar macam mana nak menjahit, nak menggunakannya. Ya, macam mana untuk kena asas menjahit. Sebab ramai follower saya daripada beginner. Jadi bila beginner ni, asas dia adalah pasang benang, lepas tu cara macam mana nak jahit, nak menggunakan mesin ni. Kat sini saya ada 3 mesin jahit. Saya akan tunjukkan first perbezaan dia, especially biasanya orang ada masalah bila kita dah start menjahit, kita mesti ada mesin jahit. Yelah, takkan nak menjahit pakai tangan pula kan. Jadi mesti ada satu mesin jahit. Tips untuk membeli, first macam mana nak pilih mesin jahit ni. First dia adalah you kena pilih mesin jahit yang harga dia 450 ke atas untuk beginner. Jangan beli mesin jahit mini. Sebab mesin jahit mini dia punya cara nak pasang dia lain. Ya, maksudnya cara nak menggunakan mesin tu cara dia lain sikit berbanding mesin jahit portable yang betul-betul kita guna untuk menjahit. Saya hanya menggunakan jenama Brother dan juga Singer. Sebenarnya tak ada beza pun. Beza dia adalah, contoh kalau you naik kereta, you beli kereta, perbezaannya sama macam contoh you naik kereta Honda, satu lagi you naik kereta kancil. You sampai tak dekat destinasi yang you nak pergi? Contohlah daripada Senawang you nak pergi KL. Sampai tak kalau naik dua-dua kereta tu? Sampai kan? Tapi apa beza dia? Keselesaan. Keselesaan dia duduk dalam kereta tu untuk sampai ke KL. Contohnya macam itulah. Tapi kalau untuk mesin jahit ni, dia sama je. Cuma sedap pakai ataupun tak sedap pakai. Tapi melalui pengalaman saya, jenama yang paling best adalah Singer lah. Sebab Singer ni memang kita sedia maklum, dia memang buat mesin jahit. Akhirnya especially mesin jahit tu memang daripada dulu lah. Untuk mesin jahit Brother ni, saya mulakan dengan yang ni dulu lah. Yang ini saya rasa tak jual lagi dah. Model Brother LS2160 Brother. Yang ini saya pakai waktu saya diploma lagi. Jadi mak saya beli. Tapi sampai sekarang masih elok lagi. Sampai sekarang saya jarang kalau nak minta, kalau student saya pakai kan, saya akan bagi mesin jahit yang baru ni. Yang ini saya jarang kasih pakai sebab saya takut rosak. So yang ini mesin jahit Brother, yang ini mesin jahit Singer model 2250. And then yang ini merupakan mesin jahit Singer juga model 8280. Perbezaan dia adalah dia sama je, cuma kedudukan butang reverse dia je berlainan. Biasanya mesin jahit sama je cara tempat letak benang dia apa semua, cuma dia punya letak benang dia macam ni. Ataupun dia letak je kat tepi ni. Untuk mesin jahit yang ini, model Singer 2250, dia punya butang reverse dekat sini. Mesin jahit Singer 8280, dia punya butang reverse dia dekat sini. Melalui pengalaman saya suka yang ada ni. Ada juga mesin jahit yang dia punya reverse belah bawah macam ni. Kalau ikut pengalaman saya suka pakai yang ada butang macam ni lah. Kayaknya. Yang ni ataupun dekat sini. Dia ikut keselesaan. Macam mana nak pilih ikut keselesaan you.
Tak kisahlah butang dia kat sini ke dia ikut bila kita jahit tu. Tengoklah mana yang you sedap nak tekan. Macam tu. Yang ini kan satu je masalah dia. Dia boleh patah. Sebab pernah saya ada pengalaman student saya pakai patah. Sebab dia pusing, dia pulas. Kalau untuk beginner ni dia tak tahu lagi macam mana speed dia. Nak slow ke, nak tekan kuat ke kan. Jadi dia ada problem kat situ. Jadi terpulanglah kalau rasa nak beli yang ni, pulas, boleh pulas. Tapi saya sarankan yang ni lebih terbaik lah. Ataupun kat sini. Senang sikit. Untuk mesin jahit yang ini, dia punya tempat letak benang dekat sini. Dekat belakang ni. Yang ni pun kat belakang. Cuma untuk yang berada ni, dia kat sini. Ada juga mesin jahit singa yang dia punya tempat letak benang macam ni. Dia kena tarik. Pun ada. Cuma beza dia bersih ataupun tak bersih sahaja. Okey, kita mulakan dengan mesin jahit Brother dulu. Mesin jahit Brother LS2160. Dia punya laras mata jahitan dia dekat sini lah. Dia punya function sama je. Boleh buat butang, lepas tu zigzag dengan jahit lurus. Yang ni pun sama. So, dia punya tu beza dia ni je lah. Macam ni. Tempat laras dia dekat sini, tempat laras dia dekat sini, laras dia dekat sini. Itu sahaja. So tak ada beza. Function dia sama sahaja. So mesin jahit singa ni, dia ada tulis lah. Biasanya mesin jahit mesti dia akan tulis function dia macam mana. And then ada siap nombor sekali. Cara nak pasang benang. Jadinya cara nak pasang benang you boleh refer pada video sebelum ni. Yang ni saya tunjuk sekali imbas. First dia akan tunjuk cara dia ada nombor lah. So nombor 1. Lepas tu ni nombor 2. Lepas tu you kena tolak. Bila dah letak benang tu, dah letak bobbin tu, tolak. Lepas tu yang ini you tak boleh usik apa-apa. Jangan laras sebab dia dah aturkan lah. Maksudnya dia dah setkan. Kalau you pusing-pusing macam ni nanti bila benang tu dah habis gulung, dia tak akan berhenti nanti. Ni jangan tarik-tarik. Ni tak boleh tarik-tarik. Okey. So bila dah dia ada nombor 1. Lepas ada nombor 2. Nombor 3. Nombor 4. Dia ada anak panah nombor 5. Lepas tu you masuk benang kat sini. So untuk yang ni pun samalah. Ini untuk mesin jahit lama, Brother. Dia akan tunjuk macam mana untuk isi benang. Sini isi benang. Lepas tu dia tunjuk macam ni arah dia. Nampak? Semua ada dia tulis. Pun sama. Ada tak benda ni. Lepas tu ni untuk benang atas. Ni untuk gulung benang bawah. Ni untuk gulung benang atas. Ikut je lah. Kat bawah ni. Naik atas. Ke bawah. Untuk yang ni pun sama. Cuma beza dia letak benang dekat sini. Dia letak benang. Masuk benang dulu. Lepas tu sok sini. Okay, untuk gulung benang bawah, dia tunjuklah. 1. Lepas tu nombor 2. Okey, gulung. Untuk gulung benang atas pula. Okey, kita letak kat sini. Lepas tu dia ada nombor juga. Nombor 2. Nombor 3. Nombor 4. Dan nombor 5. So, beza dia, kalau mesin jahit yang ini, singa. Okey. Beza dia tolak tepi. Okey, untuk yang ini pun tolak tepi. Okey. Untuk yang ini dia tolak ke atas. Okey, macam tu. First kita akan keluarkan yang ini dulu. Lepas tu kita masukkan benang. So kita masukkan yang ini balik semula. Tapi jangan ketat sangat supaya dia boleh gerak. Lepas tu kita ikut step yang ini. Lepas tu dia kata kena gulung kat sini kan. Lepas tu kita gulung, tarik. Lepas tu kita masukkan benang dekat dalam ni. Ada lubang kan? Kita masukkan
benang kat dalam lubang ni. Lepas tu kita gulung sikit dekat bobin ni. Okey, macam ni. Bila dia dah gulung, kita letak dia kat sini. Okey, lepas tu kita tolak macam tu. Okey. Lepas tu jangan lupa untuk on switch. Okey, bila dia dah menyala tu dah on switch. Lepas tu kita akan tekan pedal. Ni pedal. Pedal ni dia kalau nak laju ke nak slow ke macam mana tahap dia, sama macam kita bawa kereta. Kalau kita nak laju, tekanlah macam tekan minyak. Kalau kita nak slow, jangan tekan minyak macam tu. Okay. Isi penuh sampai dia berhenti sendiri. Lepas tu kita tolak dia. Dan kita gunting. Lepas tu tarik dia slow-slow. Kita masukkan bobin ni ke dalam bekas dia. Lepas tu kita lalukan kat sini. Okey. Make sure dia tergantung macam ni. Kalau dia loose maksudnya kita pasang tak betul. Okey. Ni. So kita buka. Yang ni make sure dia ke atas. Sampai berbunyi. Lepas tu biarkan dulu. Make sure jarum ni ke atas. Dengan pusingkan ni. Lepas tu kita pasang benang belah atas pula. Kita lalukan kat sini. Kita ikut nombor dia. 1. Nombor 2. Nombor 3. Naikkan ke atas. Kalau kat sini, dia mesti ada dia punya besi naik ke atas. Macam mana nak make sure besi tu naik ke atas, ambil yang ini, kita pusingkan ikut urutan menghala ke badan kita. Macam ni. So, bila kita pusing, nampak? Bila kita pusing, so dia akan naik. Lepas tu, lalukan dia. Macam tu. Lepas tu, turunkan dia ke bawah. Make sure dia lalu dekat sini. Okey, dia lalu dekat sini. Lepas tu jarum ni mesti naik ke atas. So macam mana nak naikkan dia? Kita pusingkan lah. Nampak tak pusing ni? Kita pusingkan. Kita pusingkan. Lagi sekali. Okey, kita pusingkan. Lepas tu kita dah boleh masukkan benang dekat dalam lubang ni. Daripada depan ke belakang. Okey, kita dah masukkan benang. Okey, so sekarang benang ni mesti naik ke atas. Benang ni mesti naik ke atas. Macam mana nak naikkan ke atas? Kita kena pusing. Yang ni lagi sekali. Kita pusing dia 1 round. Maksudnya macam tu. Okey. Lepas tu kita boleh ambil dia dah. Okey, bila dia dah pusing tu, benang tu dia naik ke atas. Okey, lepas tu kita boleh tarik dia. Kalau nak dapatkan jahitan yang cantik, dua-dua ni kita letak ke belakang. Lepas tu kita dah boleh tutup lah. Kita boleh tutup. So kita masukkan ni. Okey, siap. Mudah tu je. Bila kita dah siap tu, bila kita dah pasang benang, kalau dah tak guna lagi mesin jahit ni, kita off dulu dia punya switch. Okey, sebabnya yang ni nanti dia akan panas, dia akan cepat rosak. Jadi kalau tak guna walaupun sekejap, kena off dia punya lampu. Kita ketepikan dulu mesin jahit ni. Sekarang ni kita ambil apa-apa kain perca, tapi saya suggestkan untuk first time beginner mesti jahit menggunakan kain cotton. Ya, kain cotton. Apa-apa kain cotton, janji bukan kain licin, sebab ini adalah first step beginner nak belajar, memang sangat sesuai gunakan kain cotton ya. Jadi kain cotton ni saya dah jahit tepi. Okey. So, first kena buat satu garisan. Garisan lurus. Garisan lurus, lepas tu you kena buat beberapa lah.
Kenapa beberapa? Sebab you kena belajar matikan dekat sini, matikan dekat sini. So, mula-mula you belajar jahit lurus, lepas tu you kena matikan dekat sini and then you kena matikan dekat sini. Kalau terlajak, you kena buat lagi sekali sampai dia tak terlajak. Okay, itu first step. So, kita mulakan dulu untuk buat garisan lurus. First, kita akan angkat. Yang ini adalah tapak dia. Tapak dia, so kita kena angkat tapak. Kita letak dulu jarum ni dekat bahagian hujung tapi mesti kena kain. Letak kat hujung tapi mesti kena kain. Lepas tu you turunkan balik tapak. Okey, yang ini untuk matikan jahitan. Dia wajib guna benda ni, reverse ni untuk awal dengan akhir. Okey, so biasanya kalau dia kena macam ni lah, you kena jalan sikit dulu. Macam tekan clutch tau. Macam kalau nak belajar naik kereta tu tekan clutch. Jalan sikit, lepas tu you tekan reverse. Macam tu. Sekali je, jangan lama. Kalau contoh you tekan lama, contoh saya tunjuk kalau contoh you tekan lama, dia akan reverse lama. Nampak tak? Jadi tak boleh macam tu. So you kena jahit. Okey, jahit. Jahit lurus. Kalau tak nak laju, janganlah tekan minyak lama-lama. Macam jangan tekan minyak kuat sangat. Macam bawa kereta. Okey. Bila nak matikan kat sini, contoh nak matikan kat sini kan. You kena berhenti dulu. Macam lampu kuning lah. You kena berhenti dulu. Lepas tu kalau untuk first time tak boleh nak buat kan. You manual pun tak apa. Manual pusing sampai kena kat hujung, lepas tu baru you tekan reverse. Macam tu. So make sure jarum ni naik ke atas, lepas tu baru yang kat tapak. Tarik. Lepas tu gunting. Okey. So kita try lagi sekali. Okey. Lagi sekali saya ulang. Turun jarum sampai kena kain yang paling hujung, lepas tu turun tapak. Lepas tu kita jalan sikit, lepas tu kita tekan reverse, lepas tu kita jalan lurus. Okey, misal kata kita nak berhenti kat sini, betul-betul kita nak berhenti dekat sini. Nampak tak? Kita nak berhenti kat sini kan? Kalau untuk first beginner tak boleh lagi, manual je. Pusing sini. Manual. Okey, lepas tu bila jarum tu dah tepat kena dekat sini, dekat dia punya garisan tu, baru you tekan reverse. Okey, faham? Sebelum nak tarik kain ni, you kena naikkan dulu jarum ni, lepas tu baru you angkat tapak. Lepas tu dah. Kalau contoh stuck kan, you pusing-pusing di sini. Pusing-pusing je ni. Lepas tu you tarik, you gunting. Okey. So make sure yang bulu-bulu depan ni pun you gunting sekali lah. Okey. So you kena belajar lah untuk berhenti betul-betul dekat garisan. Kalau you tak lulus, you buat sampai lulus. Lepas tu baru kita berubah kepada step lain. Ini adalah cara pertama untuk cara jahit lurus. Okey. Lepas tu saya nak bagi tahu, contohlah kita kan selalu buat basi setengah inci, betul tak? Setengah inci dengan 1 inci. So dekat mesin ni dia dah ada garisan. Kalau contoh you still tak boleh faham, dia ada mesin yang dia tulis setengah inci, 1 inci, 3/4. Ada mesin dia tak tulis. Contoh macam kat sini dia buat garisan saja. Senang je kalau nak tahu garisan tu setengah inci, dia sebelah tapak je. Ini jahit tepi. Yang putih ni jahit tepi kan? Dia punya jarak dia adalah sebelah tapak macam ni. Sebelah tapak. So ini adalah setengah inci. Maksudnya garisan yang inilah setengah inci. Faham Okey. So kalau kita nak jahit setengah inci pula, kita ukur dulu garisan dia. Make sure letak jarum dekat kain yang paling hujung. Okey, lepas tu turun tapak, jalan sikit, lepas tu matikan. Okey, lepas tu jalan lah. Ikut je garisan ni. Sebelah tapak. Okey.
lepas tu berhenti dulu untuk matikan dia. Berhenti dulu, get ready macam lampu kuning. Okey, lepas tu baru you matikan. Okey, make sure jarum dekat atas. Lepas tu naikkan tapak, tarik. So kita siap untuk step pertama. Okey, untuk step kedua, dia ada step je. Dia kena ikut dulu step by step. First kita buat jahit lurus. So kita kena buat garisan yang bersegi. Saya buat macam ni. So seperti biasa, first kena matikan. Macam biasa, ni letak kat belakang. Turun jarum, kena kain yang paling hujung. Okey. Turun tapak. Jalan sikit, matikan. Lepas tu kita pun jalan. Okey, dah nak sampai dekat garisan ni, make sure you berhenti dulu lampu kuning. Lepas tu kita manual. Sampai jarum tu betul-betul tepat kena dekat bucu tu. Ini untuk buat bucu ya. Okey, tepat dah kena. Make sure jarum masuk ke dalam. Make sure jarum masuk ke dalam. Kali kedua saya ulang. Okay, lepas tu kita naikkan tapak ni. Lepas tu kita pusing. Pusing. Lepas tu baru kita turun balik tapak. Kalau jarum ni tu dia ke atas, dia akan lari jahitan dia. Dia tak akan jadi bersegi. So make sure jarum ni masuk ke dalam. Baru you pusing. Okay, lepas tu you turunkan tapak. Baru you jalan balik. Okey, sebelum nak sampai bucu, berhenti dulu lampu kuning. Okey, lepas tu manual. Sampai terkena dekat garisan tu. Betul-betul kena dekat garisan tu. Lepas tu, you naikkan tapak dia. Baru pusing. Okey, lepas tu, turun tapak. Jalan lagi. Okay. Make sure dia jarum tu turun Make sure jarum turun sebelum you nak angkat tapak tu. Make sure jarum turun. Lepas tu naikkan tapak, pusing. Turun balik tapak. Okay, so berhenti dulu sebelum nak terkena bucu ni. Garisan, so kita manual. Angkat tapak. Pusing. Turun tapak. Okey, so sebelum nak sampai kat sini kena matikan lah. Akhirnya mati awal dengan akhir. Kalau tak you jahit baju kurung tu yang ketiak tu berlubang tu sebab tak matikan jahitan. Okey. Lepas tu make sure dia sampai hujung. Lepas tu baru you reverse. Okey, done. Make sure jarum ke atas, you tarik tapak ke atas, lepas tu baru dia tarik. So, dapatlah garisan berbucu. Kalau garisan dia tak ada bucu macam ni, that mean you fail. Sebab you angkat tapak. Kalau student saya, benda ni sengit, dia tak ada bucu, saya tahu. Dia angkat tapak. Faham tak? Dia angkat tapak, jarum tak ke dalam. Itu masalah dia. Jadi you kena praktis untuk bahagian ni. Bila you dah lulus bahagian ni, baru kita boleh beralih pada bulatan pula. So bulatan kena lukis lah. Kita lukis dulu satu bulatan. Okay. Bulatan So kita akan start dulu kat tengah ni. Kita masukkan dia. Turunkan jarum dekat garisan. Turunkan tapak. Okay. Lepas tu, kita jalan sikit. Baru kita tekan reverse. Okay. Lepas tu, kita pun jalan lah. Bila kalau you nak berhenti, you kena make sure jarum ni ke dalam. Kalau tak, dia akan lari. Okay. Contohlah kita dah jahit-jahit kan. Lepas tu macam tak boleh lah nak pusing kan. So, you boleh slowly manual. Ataupun, you boleh letak jarum ni ke dalam. Baru you angkat tapak ni. Baru you adjust. Lepas tu you turun balik tapak. Lepas tu you jalan balik. Macam tu. Macam tu tak boleh kan? Boleh lah angkat balik tapak. Make sure jarum ke dalam. Okay, lepas tu angkat tapak. Turun balik tapak. Ni nak angkat kan?
Angkat balik tapak sebab jarum dah ke dalam. Adjust, lepas tu turun balik tapak. Okey, contohlah kalau tak boleh. Buat tak boleh, tak luluh, terlajak kan. Manual lah sampai habis bulat ni. Tapi penat lah. Tapi boleh. Untuk beginner boleh. So, angkat. Macam ni lah. Selalunya kalau expert pun bahagian bucu-bucu tu memang dia manual. Tak adanya dia main hentam lalu je, tak ada. Takkan jadi. Manual je. So, nampak? Dia akan ikut betul-betul garisan tu. Okay, lepas tu nak matikan dia mesti betul-betul kena garisan tadi. Lepas tu you matikan. Make sure jarum ke atas. Lepas tu baru you angkat tapak. Lepas tu tarik. Okay, tengok. Dia akan mati betul-betul dekat garisan yang sama. Okay. Boleh. So ini je teknik dia. 3 benda ni je. Untuk you belajar menjahit untuk expert, tak sampai 30 minit. Kalau you dah expert untuk buat jahit lurus, yang pertama jahit lurus, lepas tu yang kedua you kena belajar matikan hujung, matikan akhir. Lepas tu matikan kat garisan tengah-tengah. Contohnya kat satu tempat kan you kena berhenti, jangan terlajak. Itu yang nombor 2. Yang ketiga you kena belajar cara nak menjahit bucu. Dia mesti bersegi, bucu. Okey, yang keempat, kalau dah sampai dapat buat bulatan ni, dah kira lulus dah. Saya kalau diorang student saya kalau dia dah bulatan semua dah cantik, matikan tak terlajak, saya dah suruh dah dia jahit baju. Dah boleh jahit baju dah. Tak sampai 30 minit dah boleh jahit. Okey, so itu saja tutorial saya pada kali ni. Saya harap tutorial ni membantu sebab ramai sangat yang request video ni. Jadi saya ucapkan good luck. Dan kalau ada apa-apa soalan, you boleh komen kat bawah. Assalamualaikum.